Dan tanpa buang masa, saya nak perkenalkan kita punya speaker pada malam ni. Tadi aku kata Dog Handsome. So memang betul tepat sekali. Tapi saya perasan dia punya dia punya profile foto ni dari dulu sampai sekarang tak update-update. So lepas ni sebab dia handsome sangat, so mungkin boleh update dia punya profile foto. Okay, so Dog, kita punya speaker pada malam ni adalah Dr. Muhammad Amiruddin bin Ahmad yang merupakan medical graduate. Ni bukan calon-calon orang memang merupakan seorang doktor perubatan. Dia merupakan speaker untuk trader jalanan. Kita baik. So tanpa buang masa, mungkin kita boleh berjemput kita punya speaker pada malam ni, Dok Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih Tuan Reza, terima kasih juga kepada Excellent dan Bursa Malaysia atas jemputan untuk webinar yang terakhir pada tahun ini. Rasanya kalau kira-kira ni mungkin webinar ketujuh lah pada tahun ini yang saya buat. Akhirnya sampai ke penghujung pada tahun ini. Penat nak buat prepare untuk webinar ni, penat. Dan sebab saya bila kita nak prepare, walaupun konten percuma, hanya sejam, tapi kita prepare sungguh-sungguh sebab kita nak berikan yang terbaik untuk semua. Dan biasanya sebelum webinar ni memang banyak bahan rujukan saya, tengok balik chart, kita nak pastikan apa yang kita bagi tu yang terbaik. Dan seperti biasalah, every webinar saya biasanya akan ambil masa saya prepare lebih 20 jam. Bukan main-main punya 20 jam, memang 20 jam lah. Baca dia, nak revise balik slide, edit slide, cantikkan slide sikit walaupun tak cantik sangat. So very time consuming dan penat. Dan saya harap dia memberi manfaat yang banyak pada semua, especially webinar yang terakhir ni sebab saya rasa ni antara topik yang jarang kita dengar dibincangkan secara detail. Kalau ada tempat lain boleh kongsikan dekat ruangan chat kalau ada. Tapi saya rasa jarang di Malaysia lah, dekat dunia, dekat US semua ada. Dan saya pun banyak belajar daripada dekat US, webinar-webinar seperti ini tentang trading psikologi. So saya suka ingin kongsikan topik ini kepada kita semua kerana merasakan ini antara elemen yang penting tetapi jarang dibincangkan. Kita kan banyak bincang technical analysis, yang mana kalau kita tengok daripada, saya pernah cerita sebelum ni, daripada bulatan elemen-elemen penting dalam untuk berjaya menjadi seorang trader ni, kita ada elemen technical, ada elemen risk management, emotion. Emotion ni kita tengok antara chart dia punya consumption yang banyak. Kan, yang menentukan orang tu gagal ke berjaya. Ada ramai orang mungkin setuju dengan benda tu. Kan. Technical ni senang kan, kita tahu nampak nak beli, tapi kenapa emosi selalu kalah? Jadi malam ni kita bincangkan tentang part yang penting, paling penting, tapi kita tak cukup masa, sejam je masa yang saya ada. Dan saya ada, kalau tengok tadi ada 129 slides kita nak kongsikan. Sebenarnya boleh banyak lagi, tapi itu pun dah banyak lah sebenarnya, 129 slides. So, tapi of course, saya takkan dapat share semua. Kalau ikutkan, mungkin boleh buat sehari punya webinar kot, sehari punya kelas, bincang pasal ni sahaja, ataupun 2 hari. Sebab sangat-sangat detail kita nak share. But kita cuba apa yang boleh. Seperti biasa, kalau kita tengok overall view bukanlah untuk deep dive. Kan saya punya webinar ni sebab memang banyak. Sejam tak cukup nak deep dive. Tapi again nak bagikan idea. Supaya lepas ni, at least saya bagi 3 point lah. Sebenarnya ada benda yang kita boleh buat untuk tolong settlekan isu trading psikologi kita. Kita dapat idea sikit. Kalau tak dapat semua pun sikit. Kalau dapat semua tu memang impossible lah dalam sejam. Dan sesi malam ni mungkin akan lebih memeningkan. Ni jarang saya tambah overview yang kedua ketiga. Tapi ni saya kena buat penambahan sebab memang pening kan. Sebab dia memang banyak benda nak tengok. Nah, sebab dia bukan technical analysis. Tengok chart, kita mungkin dah ada pre-existing idea. Technical analysis dah biasa dengar. Tapi benda yang malam ni dia jarang dengar. So kita tak ada pre-existing knowledge untuk mengenekkan knowledge yang kita ada. So kita akan macam alamak. So better untuk semua ada pen, ada buku nota, laptop untuk type apa yang saya nak kongsikan. Dan maybe boleh buat mind map untuk simplifykan sebab saya tak sempat nak buat benda tu. So very banyak benda yang saya nak share. Kalau ada yang buat, bolehlah PM saya nanti dekat sini untuk kita kongsi dengan kawan-kawan lain. Dan kenapa perlukan pen dan depan laptop juga sebab malam ni tujuan dia adalah untuk kita bukan sahaja untuk mendengar tapi untuk kita memikirkan daripada apa yang saya share ni, apakah cara untuk selesaikan masalah kita. Kan, setiap daripada kita sini maybe ada masalah trading psikologi, masalah emosi, masalah psikologi dalam trading, betul tak? Semua yang join ni ada ke masalah tu?
Kalau tak ada, tak penting lah webinar ni. Kalau ada, boleh type ada dekat ruangan chat. So kalau ada, untuk selesaikan masalah tu, kita perlu berfikir untuk mencari apa punca masalah kita, dan saya akan providekan tools. Apa sebenarnya yang kita kena cari, yang kita kena selidik untuk kita mencari punca kepada masalah kita. Okay, so dia memerlukan kita untuk introspeksi diri kita, merenung ke dalam diri kita, kerana emosi dan psikologi adalah berpunca daripada dalam diri. Dia bukan berpunca dari luar. Kan? Macam teknikal daripada chart, kita tengok chart. Kita tak payah fikir tentang diri kita. Lebih mudah. Tetapi benda yang memerlukan kita untuk berfikir tentang diri kita, kenapa kita FOMO, kenapa kita tak entry cepat, kenapa kita teragak-agak, benda ni adalah benda dalaman. So benda dalaman ni, dia memerlukan kita berfikir sedikit. Apakah punca dia terjadi dan apakah step-step untuk kita fikir ke arah benda tu. Boleh faham? Alright, so more details. Alright. Okay, so dan there can be no learning without action and no action without learning. Dia banyak-banyak benda yang kalau kita tak buat action daripada apa yang saya share malam ni, dia akan menjadi sekadar ilmu. Dan tak ada apa-apa lah. Tapi kalau kita nak benda ni mendapat manfaat pada diri kita, kita kena act on it. Kita kena apply apa yang saya share. Kalau tak apply, dia akan jadi macam good to hear lah, good to listen. Ui, macam menarik. Tapi dia takkan berjaya mengubah apa-apa dalam diri kita. Dalam trading kita takkan dapat ubah. Tapi kalau kita apply, insya Allah dapat ubah. Okay? So, cuba untuk apply, walaupun sedikit. Nah, kerana sedikit itu akan memberikan compound menjadi progress. Okay. Apakah 5 perkara yang kita akan pelajari pada malam ini? Yang pertama adalah sistem untuk menyelesaikan masalah mental kita. Bukan mental psychiatry, tapi mental emosi. Yang kedua adalah sedar dan mencari pattern yang berkaitan dengan masalah kita. Kita akan map pattern emotion kita. Kita akan buat peta. Emosi kita ni daripada A ke B ke C ke D. Macam mana dia punya flow. Okay. Ketiga, mencari akar kepada masalah. Apa root problem kepada masalah kita. Yang keempat, memahami emosi, tamak, takut, yakin dan disiplin. Tapi takkan dapat go through semua. Maybe kita go through satu sahaja. Dan yang kelima adalah solusi kepada masalah kita. Again, kita takkan dapat, saya tak tahulah sempat ke tidak dalam masa berbaki sejam ni untuk kita go through kelima-lima, but kita cuba apa yang boleh. Alright? Okay, semua dah bersedia? Dah bersedia untuk malam ni? Boleh type. Okay, ready. Okay, yang pertama. Oops, okay. So kita dalam trading, kita nak buat duit. Tapi ada benda yang menghalang kita. Benda teknikal ni, kebanyakan daripada kita dah settle lah. Mungkin ada yang tak settle lagi. Tapi bagi saya, mungkin majority dah settle benda tu. Dengan sedikit, mungkin perlukan sedikit pembetulan, sedikit improvement. Tapi teknikal ni part yang lebih mudah. Tapi kenapa masih rugi? Kita dah tahu macam mana nak entry, macam mana nak cut loss, macam mana nak TP. Tapi kenapa kita masih rugi? Mungkin, ini yang saya bawakan pada malam ni, dia sebenarnya tak ada kaitan dengan trading. Dia bukan ada kaitan technical analysis kita. Analysis kita maybe semua dah okey. Tapi lebih kepada bahagian emosi dan mental kita. So this is what saya nak bawakan pada malam ini. So kita fikir semula. Right? So sekarang berfikir. Bila kata berfikir ni, fikir betul-betul berfikir. Dan kongsikan dengan ruangan chat. Apakah punca terbesar kerugian kita? Ada kaitan dengan trading ataupun tidak? Maksud trading ni maksudnya technical analysis lah. Bila kita paksa trade dengan setup yang biasa-biasa, maksudnya setup tu macam tak convincing pun, tapi kita kata, boleh ni masuk, kita buy. Ragu-ragu nak entry, adakah ini antara benda yang kita hadapi? Exit awal sangat, pernah tak hadapi benda ni? Kejar market, pernah tak alami benda ni? Laju sangat gerakan stop loss. Dia baru je ni, stop loss, nampak emosi. Baru je entry semua, okay, on. Gerakan TP before kena, kita takut. Alamak, kalau kena TP ni, macam nak fly lagi ni kan. TP sini kan, price dah gerak. Nak fly. Tak apalah, kita naikkan sikit. Cancel yang ni, kena sini pop jatuh. Siapa yang pernah alami benda-benda macam ni? Mana satu yang korang pernah alami? A, B, C, D, E, F. So, emosi ada kuasa untuk shut down decision making proses kita. Okay?
Kerana emosi kita ni sebenarnya dikawal oleh prefrontal cortex dalam kepala kita. Ada gambar sebenarnya kat hujung sekali. Saya lupa letak kat sini. Tapi kita akan tengok nanti. So, bila mana bahagian prefrontal cortex kita, bahagian dalam otak kita ada pembahagian kan. Bahagian depan, prefrontal cortex yang betul-betul depan ni adalah bahagian brain yang yang terlibat dalam emotional punya feeling. Dan bila bahagian tu dikacau oleh emosi, kita punya decision making proses kita pun akan terganggu. Kita akan tengok benda ni selepas ni. So malam ni kita akan belajar sistem untuk address masalah ni. Mungkin tak adalah dapat jawapan secara direct, tapi kita nak tahu satu sistem, satu thought process, satu principle macam mana kita nak hadapi masalah kita. Masalah trading psikologi kita. Apakah step by step yang kita boleh buat? Kan? Dan benda ni akan take time, sejam tidak akan cukup untuk settlekan terus masalah kita. Hari ni dengar, esok memang terus hilanglah emosi. Tidak, benda ni semua take time, seperti mana benda-benda lain. Tapi at least kita take the first step. Okay? So, yang pertama adalah sistem untuk selesaikan masalah mental. Sistem pun ada banyak, 6 kan. So, bayangkanlah berapa banyak yang saya perlukan untuk share. So, macam mana ada 6 benda kita nak share tentang sistem ni. Okay, kita akan tengok satu-satu. So, macam mana nak gunakan emosi sebagai signal untuk kita belajar sesuatu. So, kita first kena tukar cara pandang kita terhadap emosi. Okay. Kita tukar cara pandang kita. Dan perlu ada kefahaman yang jelas terhadap isu yang kita hadapi iaitu emosi. So, kita jangan pandang emosi hanya sekadar, oh, ini emosi marah, ini FOMO, takut. Bukan. Kita kena anggap emosi-emosi yang kita rasa semasa kita trading tu adalah sebuah signal. Biasanya, nasihat yang kita dengar, kenapa aku FOMO sangat, kenapa aku takut sangat nak entry, kenapa aku queue bawah sangat. Mungkin nasihat yang biasa kita dengar adalah kita kena kurangkan emosi, kena kurangkan FOMO, kena kawal FOMO kita, kena kawal greed, ketamakan kita, kena kawal takut kita. Kita diajar mungkin untuk mengawal benda tu. Tapi sebenarnya ini hanyalah short term solution. Dia kalau kita nak kawal, macam mana kita nak kawal benda tu? So, saya nak bawakan satu sisi pandang lain. Kita nak address masalah yang sebenar dalam emosi ni. Apakah emosi ni sebenarnya adalah satu signal yang menunjukkan ada masalah lain di sebalik emosi. So, kita nak menggunakan root cause analysis. Emosi ni ke atas ni emosi. Tapi apa sebenarnya masalah sebenar? Root dia, akar kepada masalah kita tu. Kenapa kita merasa macam tu? Kenapa kita boleh terasa FOMO, takut? Itu yang kita nak tengok. So, emosi macam tamak, takut, marah dikatakan adalah masalah yang membuatkan trading kita bermasalah. Ini adalah satu mitos. Itu sebenarnya adalah emosi ni sebenarnya satu signal dan ini perspektif baru yang cuba saya bawa pada malam ni. Okay? So, anggap emosi kita ni macam indikator yang kita ikut dalam market. Macam dalam market, indikator moving average kata bull. Kita pun follow, entry long. Kalau moving average kata short, kita pun short. So, emosi pun macam tu. Bila ada emosi negatif, dia adalah satu indikator yang ada hidden flaw dalam diri kita yang akan merosakkan trading kita. So, bila kita dapat rasa macam tu, alamak, aku dah nak FOMO ni, dah nak takut ni, dah nak greed ni, apa step kita? Apa yang kita perlu buat? Kita kena hapuskan emosi itu ke? Ataupun mungkin kita kena stop. Bila rasa je benda tu, kita kena stop. Apakah dia punya kriteria, macam description dia, macam bila FOMO tu, apa yang kita rasa sebenarnya waktu tu? Kita detailkan lagi. So, itu yang kita akan tengok selepas ni. So, emosi ni juga adalah minyak kepada prestasi kita. Biasa kita anggap emosi ni sebenarnya satu masalah. Tapi dia juga sebenarnya boleh menjadi kunci untuk mencapai kita punya top of prestasi kita. Boleh tengok contoh Michael Jordan, mungkin contoh yang agak jauh, tapi dia ni pernah tak lepas masuk tim high school dia waktu dia main basketball dulu, dan dia jadikan kemarahan dia tu sebagai satu motivasi, dan akhirnya dia jadi legenda dalam bola keranjang. Of course, ini adalah satu contoh yang far-fetched, dan mungkin tak ada kaitan sangat dengan diri kita, tapi nak kata emosi ni boleh menjadi fuel untuk macam bila kita marah, jadikan kemarahan tu, salurkan dia untuk kita kena buat yang lebih baik. Macam itulah lebih kurang nak bagi positif kan dia. Instead of anggap dia sebagai satu masalah. Ada trader begitu juga dia jadikan emosi ni sebagai sumber motivasi kita untuk bangkit. Macam saya pun macam bila kita loss mungkin banyak kali, kita rasa macam takkan aku nak loss je. Kita jadikan benda tu sebagai kebangkitan kita.
Cuma keburukan dia, kita nak gunakan emosi-emosi sebagai push untuk performance kita ni adalah kebanyakan daripada kita ni kurang keupayaan untuk kawal emosi tu. Kita biasanya bila marah tu kita akan terlebih marah. Bila terlebih marah, kita akan termakan oleh market lah. Kita tak dapat nak imbangkan. Bila marah, okey, bagi stable dia. Bila bagi dalam stable marah tu, kita boleh berfikir secara rasional lagi dan bertindak secara rasional untuk counter balik kemarahan dan buat decision yang betul. Itu adalah benda yang susah. Dan macam Michael Jordan, atlet lain, dia tahu macam mana nak maintain the right mixture of emotion. Marah-marah, tapi action yang proper. Okay? So bukan saja right mixture of emotion yang penting, tapi stability of emosi kita juga penting. Okay. Tapi itu tak penting sangat. Bukan penting, tapi saya nak ada benda-benda lain lagi penting. So malam ni, sistem yang kita nak ajar adalah macam mana, oops, okay, malam ni kita nak, sistem malam ni kita akan ajar macam mana nak clear out mental dan emotional volatility yang disebabkan oleh underlying performance flaw kita. Okay, underlying performance flaw. Bukan sahaja akan tolong masalah mental game kita sekarang, tapi juga untuk akan datang. Okay, so apa contoh performance flaw? Okay, so malam ni kita nak clearkan mental dan emotional volatility kan. Dan mental dan emotional volatility, maksudnya masalah mental dan emotional yang kita rasa ni disebabkan ada isu tersirat di sebalik itu. Iaitu ada masalah di sebalik performance kita, di sebalik cara berfikir kita. Dan antara contoh-contoh performance flaw yang saya maksudkan adalah macam ni. Contohnya ada high expectation. Ada confirmation bias. Contoh high expectation ni, kita expect diri kita ni kalau trading dalam masa 1 bulan, 2 bulan boleh profit terus. Itu expectation yang tinggi dalam diri kita. So bila tak tercapai expectation tu, which expectation ni sendiri adalah satu flaw, sebab expectation ni tak realistik mungkin. So bila tak capai expectation, kita akan marah. Dan marah tu membuatkan takut dan mengacau keyakinan kita untuk perform dalam market. So dia berkait. So ini yang kita nak tengok, apa flaw di sebalik kita punya kepercayaan. Yang kedua, confirmation bias. Kita kena cari info. Biasanya confirmation bias ni, trader adalah kita nak cari information untuk confirmkan pre-existing belief kita. So trader ada bias-bias macam ni. Dia nak buktikan apa yang diorang percaya itu betul. Instead of mencari apa yang sebenarnya betul. Sebab apa? Nak menjaga keyakinan diri. Dan dia nak menjaga ego dia, keyakinan kita. Contohnya, dia dah long dah dekat market. Tapi ada dah bukti-bukti macam nak short je ni. Tapi dia kata, dia mula mencari bukti-bukti lain kata market ni nak long ni. Dia pun tengok lah indikator lain lah. Kalau ada 1-2 yang dapat proof dia punya reasoning, okay, dia kata, okay, betul lah ni, nak long. So ini confirmation bias. Dia nak pastikan diri dia dalam betul. Sedangkan kalau ikutkan sebenarnya kalau dia berfikir secara rasional memang dah short dah. Tapi dia terjebak ke dalam confirmation bias. Dan saya rasa ni mungkin kita pernah rasa benda ni. Saya selalu rasa, korang pernah rasa tak confirmation bias ni? Okay, kita akan belajar mencari flaws menggunakan emosi bias signal kita. Dan emosi ni, dia memberikan banyak data tentang bagaimana kita beroperasi pada unconscious level. So emosi ni kita nampak dia benda yang simple. Marah, takut, tamak. Dia macam kita anggap dia sebagai satu benda yang simple je. Surface dia nampak, oh aku takut lah, aku marah lah. Tapi kalau kita, itulah malam ni punya, kita akan deep dive. Sebenarnya emosi tu, walaupun nampak simple, tapi dia dah buat macam-macam hal lah dekat trading kita kan. Ketakutan, kemarahan, buat macam-macam problem ke trading kita. Buat kita loss lah apa semua. So, rupanya ada banyak data-data di sebalik emosi tu yang menunjukkan kita ni sebenarnya macam mana pada unconscious level. Di dalam kepala kita ni yang kita tak sedar, ada data-data yang dia boleh bagi. So, antara info yang kita boleh dapat adalah 6 data ini. Ada lying belief system, kepercayaan kita yang tersirat, yang kita tak nampak. Kita tak cakap secara terang-terang, aku percaya macam ni. Tapi emosi kita menunjukkan benda tu. Biases, goals, perspektif kita, flaws kita, ingrained habits kita. So ini 6 benda. Kita takkan dapat go through semua, tapi ini 6 benda yang ada.
So perkara ini penting sebab apa yang berlaku di unconscious level, so kita nampak macam benda ni macam tak penting, 6 benda ni, 6 info ni, tapi sebenarnya apa yang berlaku dalam otak kita secara unconscious ni, dia boleh memberi impak secara langsung kepada trading decision kita nanti. Contohnya, kita marah mungkin disebabkan biases kita dah ada pre-existing bias dekat market. Kita kata market ni sepatutnya hari ni nak buat long ni. Kita ada that bias. So kita marah sebab bias kita tu tak tercapai. Tapi kita tak pernah terfikir in that sense dalam sudut pandang tu selama ni. Kita marah tu memang sebab betul lah kita patut marah. Tapi rupanya marah tu menunjukkan kita ada satu bias yang silap dalam diri kita, dan bias tu kalau kita tak settlekan isu tu, sampai bila-bila lah kita bias tu kita akan ada dan dia akan memberi impak kepada trading decision kita. Bila buat decision je, ada bias yang mengacau. So kita tak dapat berfikir secara objektif dan rasional. So this one yang kita nak dig dalam diri kita ni. So, semua orang berbeza. Dan unconscious level yang saya maksudkan sini, yang ni lah simple habit, kepercayaan yang mempengaruhi risk perception dan macam-macam yang lain. Okay, saya faham mungkin ada yang agak pening kan, apa maksud ingrained habit semua, tapi tak apa, tak payah faham semua sebab banyak sangat untuk faham. So faham sikit-sikit, contoh biases, cukup. Ambil satu. Kita try untuk faham, at least boleh faham at the surface level. So macam mana sistem ni akan bantu untuk tingkatkan keseluruhan prestasi kita. So dalam execution, trading execution kita, setiap orang ni ada performance range masing-masing. So di sini saya bawakan satu sisi pandang di mana performance range kita ni ada masa, saya tak tahulah korang pernah rasa ke tidak, tapi saya pernah rasa benda ni. Ada masa kita perform lebih baik daripada waktu yang lain. Pernah tak rasa macam tu? Ada hari macam mental okey, tenang, technical okey, kita rasa macam okey, cool lah. Macam okey nak long. Kena cut loss, okey, cut loss. Pernah rasa macam tu tak? So benda ni bukanlah untuk trading sahaja. Benda ni macam untuk atlet kan. Macam bayangkan atlet main badminton. Ada masa dia orang kalah sebab mental tengah block. Contoh kan. Macam contoh badminton world champ kita kan, baru menang. Kadang-kadang selalu kalah semi-final sebab mental, masalah mental. Tapi once mental dah okey, diorang boleh buat A game diorang. Di sini A game. Dan begitu juga dengan trader. Kita tak adalah, kita pun sama seperti mereka, macam atlet-atlet tadi. So kita ada benda-benda macam ni. Kita ada performance level kita dan ada range dalam performance level kita. Di mana kalau secara mudah kita boleh buat pembahagian macam ni. Kita ada A game kita, ini paling best lah. Bila A game ni emosi tenang. Decision kita high quality, kesilapan mungkin sebab technical. Benda-benda macam platform hang tiba-tiba, volatile sangat, ada slippage, so benda-benda yang very technical. Dan learning mistakes, punca kelemahan yang tak dapat dielakkan dalam technical decision making. So biasanya ini je, kita punya mistake, learning mistake, masalah kita. Dalam B game, kita ada thought, ada macam rasa nak buat silap C game, macam force trade kita. Kita macam alamak, boleh masuk ni. Patutnya tak masuk tapi boleh masuk ni, nak force. Tapi kita dapat kekalkan ketenangan kita. Kalau A game tadi, kita tak ada fikiran macam tu pun, tak terfikir pun nak force trade. Kita tenang, tunggu setup keluar, masuk. Tak ada setup, relax. B game ada fikiran macam tu tapi berjaya. Dia macam ni lah, macam kita nak buat jahat tapi tak buat. Macam tu. So dapat pahala. So macam B game. So biasanya ini dalam B game ni kita buat marginal mistakes. Puncanya adalah blend of weakness dalam tactical decision making dan ada sedikit mental emotional flaws. C game pula, bila kita dalam C game ni kita penuh dengan emotional volatility. Kesilapan yang very obvious mistake. Punca adalah mental emotional flaw menyebabkan emosi terlalu intens atau tenaga sangat lemah. So korang sekarang rasanya dalam game ni yang mana? A game, B game, C game. Ataupun ketiga-tiga ada. Boleh juga. Ketiga-tiga ada. B game. That's good. B game. Okay, bagus. B game ni actually dah okay. Tapi objektif kita malam ni, nanti saya share. Macam mana kita nak improve daripada C game kepada B game kepada A game. Kita akan tengok selepas ni. So, kunci untuk unlock back-end performance kita dan selesaikan common masalah kita adalah dengan membetulkan performance flaw yang menyebabkan C game kita. So, untuk kita menuju kepada A game, kita jangan fokus kepada A game, instead kita fokus kepada C game kita. Kenapa? Okay, dan kita tak boleh lari daripada kesilapan C game ni dengan hanya improve trading knowledge dan skill sahaja. Tak cukup.
ilmu skill tu tak cukup untuk settlekan isu SEA Games. Sebab isu SEA Games yang besar adalah emotional volatility. Nampak? Obvious mistake adalah mental dan emotional flaws. Ini adalah isu besar. So bukan, kita tak boleh fokus, mungkin inilah kesilapan saya juga, kita nak improve SEA Games kita ingat kena banyak baca lagi buku teknikal. Tapi sedangkan isu sebenar kita bukanlah pada teknikal, pada emotion, mental. So this is what we have to tackle lah. Okay, inilah emosi dan mental, bukan teknikal punya isu. Okay, so kawalan emosi bukanlah satu solusi. Tak habis kan? Kenapa SEA Games tak habis kan? Saya cerita, nanti kita cerita lepas ni. So kawalan emosi bukanlah satu solusi. Resolusi adalah jawapannya. Kita nak settlekan, bukan nak kawal dia, tapi nak resolute dia. Okay, pening, kita tengok point dia. So apa yang kita akan buat adalah pemetaan pattern. Kita nak mapkan pattern kita. Dengan apa saya maksudkan dengan mapping pattern ni adalah kita nak tengok macro view terhadap emotional volatility kita. Secara step by step, bila kita marah, apa first hint yang kita rasa nak marah? Kemudian apa yang jadi? Ada step by step. This is apa yang saya panggil sebagai mapping. Kita akan tengok selepas ni. Ada contoh saya share. Dan kena ada detail map emotional reaction. Okay, kena kenal pasti akar kepada masalah kita. Kita nak ingat, nak settlekan root of the problem. Dan untuk mengenal pasti sebab kepada masalah ini, kita perlu uncover hidden flaws, biases dan error in learning yang menghalang kita daripada progress. So ini adalah benda-benda psikologi yang mana mungkin jarang kita dengar. So saya tak sure lah kita boleh appreciate ataupun tidak. Tapi bila kita selalu dengar, kita boleh appreciate benda ni. Kadang-kadang error in learning ni maksudnya kita ada masalah dari segi learning principle kita. Hidden flaws macam biases tadi, biases kepada confirmation bias contohnya. So benda-benda ni macam benda-benda yang jarang disebut ni mungkin susah untuk kita hadam terus sekarang. Tapi slowly lah, ini jadikan first step kita. Okay, okay, settle. Okay, untuk first part semua okay setakat ni? Kalau okay boleh kata okay. Pening boleh tulis pening. Clear, alright. Oh, okay. Alright. So kita nak sedar dan cari pattern yang berkaitan dengan masalah kita sekarang. Okay, so ada 5 benda. Macam mana kita dah tahu dah, kita kena ada satu sistem untuk settlekan masalah kita. Sekarang kita nak tahu step dia. Macam mana cara nak cari pattern yang berkaitan dengan masalah kita. So ada 5 benda. Okay, so kita ingat kenapa kita nak mencari pattern ni, pattern emotion kita, pattern kepada kemarahan, pattern kepada ketakutan, pattern ataupun dia punya step by step apa yang terjadi ni, kenapa kita nak detailkan? Sebab kita tak boleh stop apa yang kita tak nampak. Kita tak nampak secara clear masalah kita. So macam mana kita nak settlekan masalah tu? Dia umpama contoh suami isteri bergaduh. Contoh ini saya main random je lah sebut suami isteri bergaduh tapi diorang tak tahu apa punca diorang bergaduh. Tapi diorang marah satu sama lain kan. Kenapa awak macam ni? Kenapa awak macam ni? So dia marah satu sama lain. Tapi bila dia duduk dan berbincang, tengok rupanya masalahnya adalah mungkin suami ni balik lambat ataupun isteri tak tolong masak, suami tak tolong masak. So bila kita duduk dan detailkan sebenarnya di mana start punca masalah ni terjadi, baru kita nampak apa rupanya di sini puncanya masalah tu terjadi. So baru bila kita tahu masalah tu, baru kita boleh settlekan. Kita dah nampak, kita boleh stop benda tu. Tahu apa yang kita boleh improve. Sama juga dengan trading. Okay, dan bila kita nak halang emosi affect minda kita, kita kena recognize bila emosi tu tengah up. Bila kita nak stop, contohnya FOMO affect minda kita, kita kena tahu bila FOMO ni tengah nak level 1, level 2, level 3. Dia punya level tu, bila dia start. Dan kita kena take action sebelum dia mencapai contoh level 10. Level 10 ni memang FOMO tu dah settle dalam otak kita, tak ada buat apa dah, kita tak boleh fikir, memang tekan dia terus, buy market, sell market contohnya. So kita nak tahu bila tengah dia slowly rising tu apa yang jadi. So mapping pattern adalah kunci untuk kenal pasti escalation emotion kita. Seperti mana contohnya macam tekanan darah. Okay, tekanan darah ni orang yang ada high blood pressure, tekanan darah tinggi, dia tak ada terus-terus tinggi. Tapi dia ada step by step dia. Mula-mula mungkin 130, musuh 140, 150. So kalau kita tahu awal-awal sebelum dia meningkat sampai 180, kita boleh stop. Kita dah tengok, 140 dah ni. Dah naik ni.
dah lebih daripada normal. Okay, kita kena stop makan makanan kolesterol, kena start exercise. So sama juga dengan emotion. Bila kita tahu dia punya escalation, peningkatan dia tu, bila start, kita boleh stop. Ambil masa untuk stop benda tu daripada terjadi. Tapi ramai trader buta terhadap pattern mental game mereka sendiri. Setuju ataupun tidak? Tak setuju pun boleh je. Setuju ke tidak? Saya setujulah untuk diri saya sendiri. Dan seperti mana kita dahulu, masa dekat market, masa kita belajar technical analysis kan, kita buta juga. Kita tak tahu apakah ascending triangle, apakah cup and handle, apakah apa lagi pattern, uptrend ke support, resistance, kita tak tahu. Tapi by time kita belajar benda tu, kita belajar, pattern ni macam nak bull pattern, ini adalah bearish pattern. Sama juga dengan emotion, ada pattern-pattern dia, dan objektif step ini adalah untuk kenal pasti pattern yang selalu associated dengan trading errors kita dan bagi impak terhadap performance kita. Kita nak tahu pattern dia. So, dia sebenarnya ada pattern. Kita tak sedar, kalau kita fikir balik, mungkin kita sedar, ada pattern-pattern. Bila kita loss ni kan, ada pattern dia. Ada common pattern. Bila aku loss ni mesti bila aku tengok group, contohnya. Tengok group ramai orang share, tulis-tulis, nak long ni, nak long. Aku pun ke follow. Contohnya. So, ini pattern-pattern kita nak cari. Dan kita ingat kesilapan kita tu random. Kita ingat macam, alamak, mungkin hari ni je ni. Tapi sebenarnya benda ni berulang-ulang terjadi. Dan dia boleh menjadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Lama gila. Dan kita masih tak sedar yang sebenarnya kita boleh settlekan isu ni daripada awal. So, ini yang saya cuba tolong kita semua. So, kita kena ingat, emosi sebagai satu signal. Emosi, pemikiran, action dan trading decision semuanya memberikan data terhadap cara kita bertindak pada unconscious dan instinctual level. Okay, kita mula tengok rapat specific emotion, pemikiran, action dan decision yang automatically triggered semasa kita trade. Bila kita trade, kita observe apa emotion yang timbul, apa pemikiran dalam kepala kita. Bila kita bayar, okeylah, aku harap dia terus naik, macam tu. Ataupun action kita. Lepas kita buy tu, apa yang kita buat? Contohnya, tengok chart. Naik ke tak. Macam pernah. Ini contoh. Kan? Dan decision kita apa? Lepas je ni, lepas tekan buy je, decision kita nak tekan sell ke tak. So, ini contoh spesifik apa yang terjadi dalam trading kita. Dan ini yang kita nak buat. Secara spesifik. Dia agak leceh. Tapi kalau kita nak settlekan isu masalah kita betul-betul nak menjadi profitable traders, tak ada cara lain. Mungkin ada cara lain. Saya silap. Saya tak suka guna perkataan tu. Mungkin ada cara lain. Tapi ini bagi saya ni antara cara yang jarang diperkatakan tapi penting untuk dibuat. Okay, gunakan data-data yang ada tu untuk bantu kita fahami keseluruhan masalah kita. Kita kena menjadi seperti seorang detektif. Okay? So, 2 punca emosi terjadi. Okay, emosi ni kita anggap macam insting untuk elakkan bola terkena muka kita. Kan? Bila ada muka bola datang, kita cakap elak kan. Laju-laju elak. So, emosi ni pun benda yang sama. Dia ada trigger dia. Kita elak muka sebab ada bola nak datang. Itu bola tu adalah trigger. So, emosi, marah, FOMO, takut, ada dia punya trigger dia. Contoh trigger, buat silap. Contoh kita rasa bukan FOMO, kita FOMO sebab apa? Sebab kita dah buat silap awal tadi. Kita dah buat silap, dah loss, lepas tu kita macam, okeylah, aku kena masuk gini, kita pun start force trade. So, force trade tu, ataupun marah, kita marah. Kenapa? Aku loss hari ni. Rupanya trigger dia adalah sebab kita buat silap. Kita kena stop loss 2 tick sebelum dia reverse. Itu sebab kita marah. Itu emotion kita. So, kita nak tahu apa trigger yang buat kita marah ni tadi. Kenapa kita mengamuk? Kenapa kita marah? Kenapa kita FOMO? Kenapa kita takut? Apa yang terjadi sebelum tu? So, masalah bukan dekat trigger tu 100%, sebab ada trader yang kena big loss pun dia tak marah. Dia boleh terima benda tu. Kan? So, dia bukan setakat kenapa kita marah? Kita marah sebab ni. Dia bukan setakat berhenti pada level tu. Tapi, bila kita dah kenal apa trigger kepada masalah kita, ini salah satu benda penting untuk kita map pattern kita. So, step by step. Kena pasti tu trigger dia. So, sambil kita buat mapping nanti, saya tunjukkan nanti contoh mapping macam mana. Kita akan nampak, initial trigger ni hanya generate small amount of emotion. Sebenarnya trigger tadi tu, dia bagi jentikkan emotion sikit je. Kita macam terloss. Kena kat loss, terus naik. Dia start dengan sikit. Tapi, segalanya tentang diri kita dah berubah. Tentang cara kita berinteraksi dengan market. Betul tak? Mula-mula kita tenang.
kena cut loss, dia terbang terus. Kita macam kena cut loss baru dia terbang. Kita punya view market, kita punya perception dah berasap. Penuh asap lah, dikelabui dia panggil. Kita pun mula tak rational sangat. Mula rasa macam okay lah, boleh buy ni, tekan buy sekarang. Pernah rasa macam tu? Triggered, yes. Contohnya 2 jam dalam trading day, 10.30 start trading sampai 12.30 tengah hari, teruk dah performance kita dah start loss RM500 contohnya, dah 20 ticks loss. Bila sesi petang, kita dah mula pressure diri kita, alamak aku tak boleh buat silap ni, kalau aku silap je habis. So dah ingat, ini trigger dia, emotion kita dah build up. Kita mula untuk second guess validity setup yang kita tengok. Kita bukan objektif dah. Kita macam, ini macam ni. Second guessing. Kita main teka-teka je. Ini macam betul ni. Nak long ni. So, semua tentang kita punya diri kita dah berubah. Kemudian respon kita datang. Don't mess this up ataupun relax. Aku boleh buat ni. Kita rasa macam tu. Jangan mess this up. Relax, aku boleh buat. Itu respon kita mula-mula. Tapi kalau silap lagi, kita mula buat more basic errors. Kononnya untuk compensate basic awal, tapi buat more errors. Lepas tu, kita pun self-criticism. Kita kata, aduh, aku ni teruk lah, tak pandai lah. Nak give up lah FCPO. Aku memang bodoh lah. Dan emosi kita selepas tu mula roller coaster. Sebenarnya, punca dia daripada awal adalah ni sahaja. Ini sahaja. Kita nak tahu trigger dia kat mana. Tapi kita tak tahu benda tu. Sebab kita tak pernah analyse betul-betul. So, dia akan terbiar macam tu lah. Setiap hari kita berulang benda yang sama. Okay. So, accumulated emotion. Dan bila benda tu terjadi, dia akan build up. Emosi kita ni akan build up. Dia akan build up dalam short dan long term. Unfortunately. Okay. Walaupun otak kita, ini saya pun baru tahu kan, otak kita ni sebenarnya ada satu natural digestion process untuk emotion. Dan setiap hari kita akan bangun dengan emosi yang baru biasanya. Lepas bangun pagi, emosi yang baru. Sebab dalam brain kita sebenarnya ada satu natural digestion kepada emotion kita. Tapi, walaupun kita cuba letakkan loss hari semalam kat belakang, kita kata, okay, today is a new day. Kita mulakan hari yang baru. Tapi kita tak start fresh sebenarnya. Kita tak ada reset button. Emosi loss semalam akan accumulate dalam diri kita. To make it worse, lepas seminggu, berbulan, emosi ni boleh accumulate dan tersembunyi. Tunggu masa je nak lepas. Kita tak kisah tentang emosi yang masih ada selepas dah habis trading day. Tapi kalau emosi tu masih ada sewaktu trading day, esok dia tu, dia akan kacau performance kita. So, ini penting. So, let's say, baseline emosi kita let's say 0 sampai 100. Kita nak kosong lah, reset kosong. Tapi masih ada tersisa 10%. 10% ni walaupun sikit, tapi dia masih tak cukup sampai optimum level performance kita. Dia akan kacau sikit kita. Sebab kita ada satu 10% emotion yang mengganggu diri kita, kita kena work harder untuk mencapai 100% tadi. Dan bayangkan kalau kita terus ada result yang buruk. Result yang buruk 4 hari ke depan. Dan kita gagal nak reset emotion kita ni, emotion kita sekarang baseline mungkin dah 40%. So daripada sini 0, 100, kita dah dekat sini, dah 40%. Makin teruk. So kita kena work harder. Emosi, bila 40% ni kita bayangkan, kalau kosong ni maybe tenang lah, very calm. Kita boleh analyse secara very tenang. Tapi bila 10% kita terganggu sikit, teringat loss malam. Bila 40% ni lagi terganggu, ragu-ragu. Dia bayangkan macam tu. So kita mulakan hari dengan gelisah, disorganize pemikiran kita, overreact dengan price action, jual laju sangat dan macam-macam silap yang lain kita buat. So yang penting adalah untuk kita aware ada extra emotional baggage yang kita bawa supaya boleh prepare to handle emosi yang cara yang betul. So benda ni mungkin tak boleh nak elak, tapi kita kena ada cara untuk kurangkan masalah emosi ni. So itu yang kita nak belajar malam ni. Belum sampai lagi point dia. So adakah accumulated emotion ni masalah untuk kita? Kita tanya diri kita soalan ni. Okay, tanya diri masing-masing dan jawab dekat ruangan komen. A, kita pernah tak buat silap yang sangat basic? Sampai tak faham pun macam mana boleh buat silap tu. Pernah? Boleh type lah mana yang silap yang korang pernah buat A, B, C dan D. Susah nak relax at the end of trading day. Habis trading day susah nak relax. Teringat-ingat lagi trading tadi. C, terjaga malam dengan fikiran pelbagai tentang trading. Pernah terjadi? So saya pernah terjadilah. Personally bagi saya pernah terjadi benda ni.
B, lebih senang marah daripada kebiasaan pun saya pernah terjadi. Saya pernah, semua keempat-empat ni pernah terjadi dengan diri saya. So, sebab itulah, sebab saya mengalami benda ni secara personal, sebab tu saya mencari solution, macam mana nak settlekan masalah ni. Dan technical analysis semua ni dia tak settlekan masalah ni, tapi this is what I found lah. Akhirnya saya jumpa jawapan macam mana kita nak settlekan isu ni step by step. Dia memang kena detail tentang this specific knowledge lah, tentang emotion dan trading psychology. Okay. Okay, so ada masa kita tahu apa nak buat, tapi kita buat sebaliknya kan, bila ada accumulated emotion. So ini simptom-simptom accumulated emotion lah. Okay, dan banyak sangat emotional crap sampai mengganggu execution kita. So malam ni kita belajar strategi nak settlekan isu tu. Tak sampai ya, strategi ni tak masuk lagi, tapi dah panjang lebar dah. Okay, so cara membina peta emosi kita. Okay, macam mana nak track emosi kita untuk dipetakan? Okay, dengan cara ni, perhati dan tulis apa yang terjadi sebelum, semasa dan selepas trading mistake kita. So, kalau saya boleh ringkaskan, perkara penting yang kita nak buat adalah journaling. Tapi biasa kita buat journal ni, trading journal in term of beli dekat mana, sell kat mana, cut loss kat mana, betul? Tapi sekarang kita tambah satu kerja lagi. Minta maaf, tapi memang macam alamak, banyak nak kena buat. Tapi inilah step dia. Kalau dia tak mudah nak jadi trader yang berjaya, ni memang bukan satu benda yang mudah. Banyak benda yang kena buat. So ini antara step tambahan yang kita kena buat. Kalau kita serius kita nak berjaya dalam trading ni. No shortcut lah, no shortcut. Okay. Ataupun boleh cari shortcut, tapi asalkan mencapai matlamat ni, kita nak settlekan emotion kita. Tapi ini adalah benda yang kita akan consider. Awal-awal dia memang terasa susah sebab banyak benda. Sebab kita menjadi seorang detektif, ingat. Tapi as time goes by, seperti macam technical analysis lah. Mula-mula kita macam mana support, mana resistance, mana nak cut loss, mana nak TP, mana nak entry. Banyak benda kan, kita rasa banyak masa tu. Tapi bila kita dah mahir, benda tu terasa mudah. Simple je. So ini pun sama juga sebenarnya. Awal-awal akan terasa susah, tapi as we get the habit ingrained, kan, kita biasakan habit ni, dia akan terasa seperti sebahagian daripada diri kita. Benda yang kita naturally buat. So kita fikirkan trigger point, apa thoughts kita semasa emotion tu terjadi, emosi apa yang kita rasa, apa behavior kita, action kita, changes kepada decision making dan changes to perception of market dan trading mistake kita. Kita tengok contoh. Lagi senang kita tengok contoh. Okay. So awal dia kita mungkin dapat signal, sikit je signal kita dapat. Contohnya, bila kita FOMO. Bila kita FOMO, kita terasa, aku tengah FOMO ni. Ini dia macam kena real, dia panggil apa, self-actualization. Kena rasa. Kena secara conscious merasai perasaan kita. Bila FOMO, kita macam selalu gelak kan, aku tengah FOMO lah. Tapi sekarang bila FOMO, kita kena fikir. Okay, tengah FOMO ni, aku macam terasa apa? Dalam fikiran kita, aku tali miss ni. Tali miss entry kali ni. Ataupun kita mungkin dah start nervous dekat perut kita. Ataupun kita dah mula tengok 1 minute chat. Apa yang kita buat? Kita nak detailkan benda tu. So starting point ini dah cukup bagus dan by time kita akan nampak lebih banyak signal. Awal-awal mungkin sikit je signal kita nampak, mungkin 3 sahaja. Kan? Mungkin tak dapat semua ni, tapi sikit-sikit. So ini contoh ideally untuk kita map. Right, so ini saya slow sikit untuk kita nampak practicality dia. Dan mungkin korang boleh buat, kita maybe bagi 2 minit untuk cuba type, kemudian boleh share dekat ruangan chat. Okay? Tulis dulu lah trigger, thought semua. Okay, so mungkin trigger korang mungkin apa? Trade FCPO, mungkin ada yang join daripada saham sini. Okay, so itu trigger kita. Ataupun mungkin benda lain, trigger mungkin benda lain. Mungkin kita trade FCPO dalam keadaan apa. Ini contoh. Dan thoughts kita, apa yang jadi? I can believe this is happening. Aku takkan biarkan market stop aku lagi. Aku mesti betul. Bila kita tengah FOMO, kita rasakan benda tu. Emosi kita masa tu adalah aku nak revenge trade yang aku tahu aku ada edge tapi tak jadi. Behavior kita, apa kita buat? Hyper focus on satu position. Fokus je, satu je. Tengok. Action kita constantly looking at profit and loss. Kita tengok je profit loss kita, tengok profit loss. Changes in decision making. Macam mana dia mengubah decision making kita? Kita pun mula fokus nak revenge dan dapat balik duit. Bila kita terkena loss banyak, kita mula jadi macam tu. Nak revenge je, fokus nak revenge. Instead of decision making, biasanya
sepatutnya kena objektif. Okay, kena tengok secara objektif market, setup yang okay. Tapi sebab kita lost terlalu banyak, kita menjadi ada perasaan revenge tu tadi dan mengubah. Kita punya decision making tu di fire, diapi-apikan disebabkan perasaan dendam. Aku kena dapat balik duit aku tadi. Dan macam mana change market perception kita, macam mana cara kita tengok market berbeza, kita terlampau tengok price action. Kita macam semakin fokus, terlebih analisis. Contohnya kan, macam contoh ada chart, ada candle lah. Contoh macam ni. Dia terlebih analisis. Dia macam, ini 3 black crown ni. Contohnya kan. Jatuh ke bawah. Contoh 3 black crown ni. Oh, ini dah bearish engulfing. 3 black crown. Lepas tu ada volume. Lepas tu makin banyak. Detailnya makin banyak. Dan kita, okay, ini confirm dah nak turun bawah ni. So semakin dia punya, biasanya kita tak macam tu. Tapi sebab kita geram, dendam, nak balas dendam balik, kita punya benda tu berubah. Market perception kita. So ini terjadi tapi kita selalu tak sedar. So sekarang saya bagi dia punya apa yang kita nak tengok supaya kita tahu apa yang berubah. Kemudian mistake. So taking same trade over and over sampai kita sedar, oh aku silap lah. Patutnya aku tak boleh fikir revenge ni. So apa kesilapan yang kita buat masa kita ada emosi macam tu. Okay, boleh faham? Tengok sikit Bagi 1 minit lah, 1 minit. Mungkin susah sikit. 1 minit mungkin tak cukup sebenarnya. Tapi boleh cuba. Lepas 1 minit, kalau tak ada, kita move on lah. Oh, memang power dah. Selama ni kita ingat macam benda ni simple je kan. Ingatnya macam kita punya kawal emosi ni macam benda yang apa, mungkin kita tersilap ke apa, tapi bila Dot explain ni dia lebih deep dan dia lebih detail. So insyaAllah lepas ni kita boleh lah sama-sama ambil iktibar, buat exercise ni. Saya suka yang Dot mention tentang apa, kita punya journal tu. So instead of kita selalu masuk journal entry berapa, TP berapa apa semua, lepas tu percentage win apa semua. So sekarang ni kita boleh add on lagi satu tentang trading psychology. Wah, ni memang terbaik Dok. Memang apa, ilmu yang memang bermanfaat. So lepas ni bolehlah kawan-kawan trader semua boleh gunakan apa tips yang Doc dah bagi, so untuk kita improve ourselves. Baik Doc. Okay. Betul-betul. Alright Bila kena hit stop loss, re-entry balik sebab confident setup kita betul. Okay. Dia banyak Nanti kita cuba lepas ni, kita cuba tulis semua ni, trigger kita apa, thoughts kita apa, emosi kita apa, behavior kita jadi macam mana, action kita apa. So macam yang Rubani tulis, bila kena hit stop loss, re-entry balik sebab confidence setup kita betul. So ini pun dia macam kena perlukan lebih pendetailan. Maybe betul setup itu mungkin betul dan mungkin tak salah kita re-entry balik. So ada macam tu. Tapi adakah emosi kita berpunca daripada kita laju sangat re-entry? Okay, kita nak tahu masalah emosi kita sekarang. Okay, so next time kita trade, ingat balik kejadian masa isu ni jadi. Bila emosi itu terjadi dan tulis secara detail. Dengan cara ni kita boleh elak daripada ulang kesilapan yang sama. Dan biasanya awal-awal, ramai trader ni tak dapat nampak signal. Sampai execution dan dah breakdown. Contoh, dia tak sedar dia dah marah sampai dia dah mula hentak mouse. Ataupun dah baling phone. Ataupun dah tengah menumbuk pintu ke kan. Tak tahulah macam mana cara kita marah masing-masing. Tapi kita tak sedar sampai emosi tu dah terjadi. So kita detailkan benda ni. Marah keluarga. Possible. Possible Saya tak sure lah antara kita ada ke tidak. Tapi kalau tengok globally, traders luar negara, kalau kita baca buku banyak, benda ni memang terjadi. Unfortunately, trading is a very hard job. Sangat mengkacau emosi. Ada keluarga mungkin terkacau juga sebab tu bila tak dapat kawal emosi. So, kita kena belajar macam mana kita nak kawal benda tu. Alright? Cari entry So, kena elakkan tengok saya lah. Okay, moments selepas buat silap, okay. So, ini yang fikir, ini yang penting. Selepas kita buat silap adalah peluang untuk kita berfikir dan identify macam mana kita boleh sampai ke point tu. Bila kita buat silap, marah. Okay, kita stop. Buat silap, kena kat loss, stop. Ambil masa untuk fikir. Apa yang trigger untuk kita trade masa tu. Fikir balik. Stop jap, tulis balik. Kenapa aku ambil trade ni? Patutnya aku tak ambil trade ni, tapi kenapa aku ambil?
Adakah sebab aku nak revenge trade? Adakah aku FOMO tengok kawan-kawan dekat group? Adakah apa-apa reason dia? Tulis. Ni ada series of losing trades, tengok orang lain profit, yang kita terlepas. Possible. Semua ni very, very possible. Saya pun rasa, kita semua rasa benda ni. Tapi yang membezakan, contoh mungkin trader yang dah berjaya dengan kita adalah diorang ada action. Kita kena settlekan isu ni. So, kita sama-sama mencari solusi kepada masalah kita. Tuliskan apa thoughts kita, emotion dan behavior kita masa tu. So, masa kita tengah emosi adalah masa terbaik untuk journalkan apa emosi kita, dan satu kebaikan ni juga adalah dia akan bantu legakan emosi kita. Journaling ni helps untuk legakan emotion kita. Di samping tolong settlekan masalah kita bila kita tahu di mana punca dia. So, recognition, kita nak recognize benda-benda ni adalah satu skill. Dia adalah satu skill, dan skill, seperti mana skill-skill lain, dia memerlukan proses yang berterusan. Dia tak adalah terus-terus, macam esok, okay, aku dapat dah trigger aku apa, thoughts apa, behavior apa. Tak, dia ada satu skill yang unfortunately juga kita kena practice. Menjadikan dia habit, dan eventually kita akan dapat benda tu lebih cepat. So, but a serious one, macam tu lah, dia kena buat benda ni. Ini benda baru, penambahan yang kita kena buat dalam rutin kita. Sampai kita jumpa initial trigger, teruskan map pattern kita. Dia akan bantu enhance ability kita. So, masa trading session, ready untuk type dan tulis new details supaya kita tak lupa. Buat macam ni, setiap hari selama 2 minggu. Buat dulu. Selama 2 minggu. Bukan, jangan 2 tahun terus. Kita buat dulu selama 2 minggu. Tengok apa yang terjadi. Tengok apa hasil dia. Dan sharekan kepada saya mungkin. Boleh sharekan kalau nak. Boleh. Sharekan dekat group, kawan-kawan. Kita share apa yang kita dapat, hasil kita. Nah, untuk intraday trader, mungkin kalau kita banyak sangat, mungkin scalping banyak sangat, tulis cepat apa yang sempat dan expand notes kita at the end of the day. Kalau tak sempat. Tapi kalau sempat, tulis. Mungkin ada bekerja kan, tak sempat detail sangat, tulis apa yang sempat, habis bekerja, tulis balik. Okay. Pada awal kita mulakan proses ni, kita akan rasa, alamak, sikit sangat lah aku dapat. Rasa macam tak accomplish. Tapi ingat, kita punya goal adalah kita nak permanently selesaikan isu kita. Permanent. Kita tak nak ada isu ni dah. Emosi, FOMO, semua ni tak nak ada. So, kita nak selesaikan isu-isu ni secara permanent, memerlukan masa. Kita tak nak macam hilangkan ni sikit je, tapi nanti datang balik. Kita punya goal adalah permanently settlekan. So, untuk permanently settlekan, ini adalah step-step yang penting untuk kita ambil, dan dia memerlukan masa. Dia akan mengambil masa. So, it's okay untuk take time, slowly progress. Progress is a progress, no matter how small it is. Okay? So, 5 tips. Tips untuk membina peta emosi kita. So, cari signal awal, set alarm, meditation dan faham intensification emotion. So, ini antara tips yang boleh bagi. Tapi tak bagi detail. Okay, so tadi dah ada peta emosi. So, kita nak cari root kepada problem kita. So, ini konsep inchworm. Inchworm ni macam cacing. Kalau siapa tengok cacing, dia bergerak macam ni kan. Nampak macam bell curve. So, dan dia bergerak ke hadapan. Bila dia bergerak ke hadapan cacing ni, apa jadi? Dia akan jadi macam ni. Maksud jadi macam ni. Nampak? Bell curve dia semakin ke hadapan. So, bell curve ni menggambarkan kita punya level of game kita. Yang game tadi, C game, B game, A game, dia sebenarnya kita boleh tengok dalam bentuk bell curve. So, dalam bell curve ni, C game ni biasanya sikit. Kita ada solid B game. A game kita jarang-jarang dapat. Sama macam C game kita. Biasanya mungkin B game yang majoritinya. So, improvement, bila kita nak improve, kita nak forward movement of the bell curve over time. Kita nak bagi dia daripada macam ni kepada macam ni. So, that C game kita tadi dah makin kecil. Kat sini je C game. Banyaknya B game, kemudian kita nak bina A game yang lebih besar. A game dah sikit kan, kita nak cari A game yang lebih baru. Upgrade lagi. C game akan disappear, all B game kita akan jadi new C game. Dan kita akan bina peluang nak mencari higher level A game kita. So, kita fokus ke hadapan. So, sebab itulah kita fokus on back end. Kita fokus on settlekan isu C game kita. Sebab dengan settlekan isu C game, kita akan boleh bergerak ke hadapan. Gerak ke hadapan. Okay? Kalau kita fokus on front end sahaja, kita nak fokus A game je. Macam mana nak dapat A game? Macam mana nak dapat A game? So, mungkin A game kita ni makin lama makin besar. A game kita. Tapi, B dan C ni tak settle lagi. So, dia akhirnya akan memakan diri kita. Sebab kelemahan-kelemahan kita tu banyak lagi yang basic-basic ni tak settle. Walaupun kita tahu cara nak buat A game, tapi basic yang very simple mistake tak settle.
So dia akan makan diri kita. Sebab tu fokus webinar malam ni adalah settlekan kelemahan terbesar kita. Dia akan bantu bawa kita ke hadapan. Seperti mana dalam biasa kita dengan overcome your weakness and become stronger. Ataupun dan satu lagi macam biasa kalau kita berlari kan dalam satu kumpulan. Kita follow pace orang yang paling slow. Biasa kita follow pace orang paling slow supaya kita boleh bergerak sama-sama menuju ke hadapan on the same pace. Kalau kita nak makin laju ke hadapan sebagai satu kumpulan, kita kena lajukan yang paling slow ni dulu. Baru senang kita nak laju ke depan. Pernah dengar kan perumpamaan macam tu? So ini analisis AC game kita. A to C game analysis. So secara mental, biasanya C game ni, kitanya biasanya distracted. Kalau tengok pendetailan dia. Risk averse. Kita macam hesitate. Kita makin takut nak ambil risiko. Kemudian kita akan forcing trade. Kita force trade kita untuk overcome hesitance kita. Tadi kita takut-takut kan? Kalau asal aku takut-takut ni, tak apalah kita try je lah masuk. Kita force trade. Kemudian no patience, tak ada kesabaran. Negative self-talk. Kita mula rasa, alamak aku ni tak cukup bagus lah. Aku ni bodoh lah. Aku ni tak pandai lah. Tak boleh lah trading ni. Kita buat negative self-talk dengan diri kita. Ada self-doubt. Kita meragui. Betul ke aku ni? Aku boleh ke buat dalam trading ni? Aku boleh ke berjaya? Kita ada perasaan ragu-ragu. Kemudian trading profit and loss. Asyik tengok profit and loss kita. Big game pula, dia ada overthinking, attention on the wrong market, losing focus, missing obvious trade. Macam C game tak ada kesabaran, tapi big game ni dia masih buat silap, tapi dia macam silap yang boleh dimaafkan sikit lah. Dia kadang benda yang obvious dia termiss. So ini macam okay lagi daripada tak ada kesabaran tadi kan. Tapi still boleh improve. Dia masih look at PNL, react slower, going against gut. Tapi kalau A game, kita akan very relax, decisive, patient, sabar, confident, trusting our gut. Dari segi mental kita macam tu. Dan daripada segi technical pula, kita punya beza, C sampai A game. C game ni biasanya keep chasing price. Kejar harga. Kemudian cut trade too soon. Sebab dia nak dapat profit cepat. Tak follow limit rule. Loss limit rules. Maksudnya kita dah kata satu hari, kita nak loss 500 sahaja. Limit kita. Tapi tak follow. Making impulsive trade. Sebab overreact dengan one element. Contoh keluar satu news. Kita pun, nak bull. Terus buy. Scaling without planning. For price going against me. Kemudian big game. Scalping for few ticks. Tapi tak ada big trades. Nampak? So kadang-kadang kita scalp, kita ingatan, suka scalp. Tapi kalau kita scalp for few ticks tapi no big trades, tak ada yang betul-betul dapat profit yang besar, dia masih consider dalam big game. Kemudian cutting trades too soon, not giving enough room, tak bagi ruang untuk harga tu bergerak, terlampau cepat kat loss, cepat takut, no good trade or volatility. Kemudian A game ni dia faham konteks market as a whole, clear understanding of price level, kita dekat mana dekat chart ni, kita uptrend ke, downtrend ke, letting price to me, dia sabar tunggu harga datang dekat dia. So ini dari segi tactical. So ambil masa untuk fikirkan tentang ni sebelum dan selepas trading session. Mulakan yang paling obvious. So kita akan tahu pasal ni lah. Yang pasal kata pasal ni, pasal kita punya C game, A game ni tadi. So kita akan tahu yang kita dah ada solid polish first version. Bila kita dah stop nampak perkara baru sekurang-kurangnya untuk 3 trading days. So ini adalah kita nak tahu apa masalah-masalah kita. Ya, signal-signal kita ni tadi buat ni at least sampai kita dah nampak tak nampak perkara baru dah selama 3 hari. 3 hari, okay, memang inilah masalah aku. Kita dah tahu dah, ini masalah kita. So, jadikan tu sebagai baseline kita dan menjadi kayu pengukur kita. Okay. Apa tanda tak cukup lagi perbaiki C game? So, kita punya fokus sekarang nak perbaiki C game kita. Fokus untuk betulkan C game akan naikkan prestasi kita secara keseluruhan. A team is only as strong as its weakest link. Okay, tengok sikit ni tanda tak cukup lagi perbaiki C game. Kita dah settle lah. Kita dah cukup settlekan C game kita. Tapi apa simptom-simptom yang rupanya C game kita ni masih bermasalah. Kerja cukup keras, nampak banyak progress, tapi secara random akan ada big blow up days. Kita ingat kita dah okay dah, progress dah ada, tapi ada hari tiba-tiba boom, loss banyak. Ini maksudnya C game kita masih tak settle. Asyik melompat dan belajar benda baru, terutamanya masa drawdown. Merationalkan bad days dengan cakap ni bukan aku ni. Dia kata ini bukan aku biasanya okay masa dia rugi.
Dan asyik cari strategi baru dan rasa yang kita dah jumpa Holy Grail. Dia fikir nak cari Holy Grail. Okay. Tu contoh, maksudnya tanda kita kena perbaiki lagi SEA Game kita. Kita masih dalam SEA Game dan kena perbaiki lagi SEA Game kita. Jadi nak elakkan SEA Game mistakes, ambil preparation dan organisation yang susah sikit. Tapi kita buat benda ni. Kita ini semua orang ada masing-masing. SEA Game, B Game dia, A Game dia ada semua masing-masing berbeza. Ini adalah satu guideline. Boleh screenshot dan jadikan guideline. Tapi tulis SEA Game kita macam mana. Kita kena analyse diri kita. SEA Game kita macam mana, B Game kita macam mana, A Game kita macam mana. So, setiap orang berbeza. So, ini yang kita buat. Bahagikan. Kita ada satu checklist kita. Tactical kita, SEA Game kita macam mana, B Game, A Game kita macam mana. Kita kenal diri kita. Boleh buat? Boleh buat benda ni nanti? Tengok berapa ramai yang kata boleh. Yang kata boleh ni maksudnya at least nak bertindak lah. Nak bertindak selepas ni. Okay, sebab benda ni nampak macam best buat SEA Game ada B Game tapi kalau tak bertindak susah. Dia akan jadi macam okey lah menarik tengok. Bagi macam so kita kena buat ni sendiri Okay, so fokus seminit sehari. Bila kita dah ada kita punya table sendiri, kita fokus 1 minit sehari pun dekat SEA Game kita. Macam nak settlekan SEA Game kita. Dia akan bantu cipta momentum kepada inchworm kita tadi. Dia cipta momentum supaya kita punya cacing tadi bergerak ke hadapan. Bergerak ke hadapan. Bagi momentum sikit demi sikit. Okay. So, memahami masalah di sebalik back end. Okay, kita cerita tentang back end tadi kan. So, macam mana kita nak memahami punca masalah di back end tadi, kita nak detailkan lagi. Okay. So, macam mana kita nak memahami masalah tu, ini benda yang kita kena buat. So, ini ada benda praktikal yang kita kena buat selepas ni. After webinar ni. Saya panggil ni sebagai mental hand history. Okay, kita nak ada satu soalan-soalan untuk tanya. So, kita ceritakan masalah kita dengan details. Ni untuk kita set tengok apa back end problem kepada emosi kita. Okay, back end problem kepada kemarahan, FOMO, takut, tamak. Okay, so cerita masalah dengan detail, step 1. Step 2, jelaskan kenapa logik untuk kita ada masalah ni. Atau jelaskan kenapa kita fikir, rasa atau react macam tu. Bila kita rasa marah. Okay, logik aku ada masalah macam ni. Sebab macam ni. Okay, nanti saya bagi contoh untuk lagi clear. Jelaskan kenapa logik kita dalam step 2 ni actually ada flaw. So, kita counter balik argument kita dalam step 2 tadi. Bila step 4, apa hujah untuk ribat flawed logik kita tu? So, apa hujah kita? Sebenarnya tak boleh macam tu. Kita tengah postmortem diri kita. Dan jelaskan kenapa step 4 kita ni betul. Okay, let's see example. Contoh 1. Masalah kita mungkin aku tak boleh nak terima big loss. Tak boleh terima lah big loss ni. Okay, jelaskan kenapa logik untuk kita ada masalah ni. Strategi aku ni selalu untung je bila aku follow. Kenapa aku kena ada big loss? Okay, nampak? So, kita kena macam justify lah kenapa emotion kita tu jadi. Aku macam setiap hari, biasanya aku trade, tak pernah ada big loss. So, aku tak boleh terima aku ada big loss hari ni. Okay, step 3. Jelaskan kenapa logik step 2 kita ni actually ada flaw. Sebenarnya tak betul cara kita fikir macam tu. Bila aku cakap strategi aku ni menguntungkan, seolah-olah imply yang aku takkan dapat big loss. Ni perkataan ni, tak akan dapat big loss. Sama ada aku perfectly execute setup aku ataupun tidak. So, ini flaw dia. Seolah-olah macam takkan dapat big loss. Bila selama ni untung. So, itu flaw di sebalik logik kita nombor 2. Step 4, apa hujah untuk ribat flawed logik kita tadi? So, kita kena belajar macam mana nak terima loss. Embrace feeling tu. Losses yang dapat dengan execution yang betul adalah okay. So, ini antara benda penting. So, ini macam mungkin ada orang ada masalah ni. So, ini pun point yang penting. Kita kena ingat, losses yang dapat dengan execution yang betul adalah okay. Tak ada masalah untuk loss. Tak ada masalah untuk kita rugi. Tak ada masalah untuk kita silap. Ingat tu. Trading power pun, mungkin dia hanya betul 50% of the time. Maksudnya win rate dia mungkin 50% sahaja, tapi itu sudah cukup untuk dia profitable. Untuk dia mendapat 100%, 200%, sudah cukup. Dah cukup. So, kita tak perlu betul 100%. Itu kita kena faham that concept dahulu. Baru kita boleh embrace this fact. Kemudian, step yang kelima. Jelaskan kenapa step 4 kita ni betul. So, profitable strategy akan ada losses. Dan kadang-kadang besar.
Tapi age kita mesti dah ambil kira faktor tu. Strategi kita mesti dah ambil kira. Kadang-kadang kita boleh ada loss yang besar. Masalah yang lagi besar adalah biarkan loss tu besar daripada yang sepatutnya. So kita explain benda ni. So boleh nampak kita tengah menganalisa diri kita, perasaan kita, emosi kita. So ini adalah benda terjadi di sebalik kepala kita, dalam kepala kita selama ni. So sekarang kita nak gali benda tu. Kita lawan dia dengan logik dia, logik tu, so kita faham. So sekarang kita boleh lebih menerima kita boleh faham apa punca masalah kita selama ni. Boleh dapat? So ini adalah deep dive. Kita nak deep dive dengan benda ni. So boleh screenshot dan buat lepas ni dan boleh share. So ada banyak lah. Homework nak kena buat malam ni ada banyak. So cuba buat, take time untuk buat. Okay, boleh buat Ini boleh buat juga semua? Selepas ni? Boleh. Alright. So yang keempat. Memahami emosi. So, tengok dah 9.40 dah kita tengok takut je lah kan. Kita nak tengok ada 4 lah sebenarnya. 4 benda penting dalam memahami emosi. Jangan buat mental note sahaja. Tulis dia dahulu. Kenapa kena tulis? Kenapa tak boleh mental note? Sebab mental note ni dia akan take time untuk kita keluarkan benda tu. Bila kita dah tulis, senang. Tengok terus dapat. Tengok terus ni. Mental note selalu terlupa lah, fikiran termelayang. So mental kita ni very limited. So better untuk journalkan secara bentuk fizikal. That's the best thing. So kita akan tengok takut. Ni pun tengok tak sempat ke tidak. So kita nak memahami perasaan takut. Kita nak gali ketakutan. Okay. So takut ni ada pelbagai jenis. Kan, kita ada fear of losing, fear of mistake, fear of failing. Kan? Kalau kita detailkan ni sebenarnya ada banyak. Fear of missing out. Fear of tertinggal, trait, macam-macam lah. Fear of takut tertinggal lah, apalah. So, takut ni ada macam-macam dalam trading. Dan kita juga kena pasti salah faham yang ada tentang fear ni. Dan kalau kita tak tahu salah faham ni, kita tak dapat nak betulkan performance flaw yang membuatkan kenapa ketakutan ni boleh terjadi dalam diri kita. So, antara punca ketakutan yang biasa terjadi, ni yang paling biasa lah, yang kita settlekan dulu, disebabkan oleh trading strategi yang tak lengkap ataupun lemah. Okay, kita takut sebab kita tak yakin. Kita tak yakin sebab trading strategi kita tak lengkap. Kita tak yakin dengan trading strategi kita. So, uncertainty yang besar tak boleh dielakkan bila mana kita tak pasti macam mana kita boleh buat duit. Trade apa yang nak ambil. Ataupun tak pasti sama ada loss kita tu disebabkan oleh silap ataupun bad luck. So, benda tu menyebabkan uncertainty dan takut dalam diri kita. So, bila uncertainty ada, makin nervous, makin takut lah. So, ini first thing yang kita kena settlekan. Kita kena yakin dahulu dengan trading strategi kita. Kalau tak yakin, kena yakinkan, kena cari cara nak yakinkan, fahamkan trading strategi kita supaya orang kata punca paling besar hilang. Baru kita boleh pergi next one. So, first step untuk hilangkan ketakutan adalah ada trading plan yang clear. Ini first step. So, bila ada trading plan yang clear, biasanya banyak masalah ketakutan ni boleh hilang lah. Tapi kalau masih ada ketakutan, maksudnya ketakutan ni kita dah tahu, bukan sebab trading strategi kita. Kan kita dah tahu kita nak buy bila, nak sell bila, nak cut loss bila, TP bila. Tapi kalau kita dah ada trading plan yang clear, tapi masih ada ketakutan macam tu, maksudnya ada flow-flow lain. Ada lagi masalah-masalah lain yang ada. Bukan sebab trading plan kita dah. Bukan sebab technical analysis kita. So, antara ketakutan biasa yang kita rasa, takut blow up. Position sizing kecil walaupun dapat rasa setup ni akan buat home run. Okay, maksudnya kita, contoh boleh trade 10 lot. Kita masuk satu je sebab takut. Walaupun kita boleh rasa setup ni boleh pergi jauh ni. Tak trade sebab takut silap. Asyik fikir akan hangus duit. Elakkan trade yang ada potensi jadi volatile. Okay. So, untuk settlekan isu yang buat kita takut, kita kena faham daripada mana datang ketakutan tu. So, macam tadi saya kata, ketakutan ni biasa datang daripada ketidakpastian, uncertainty. Bila kita yakin, kita biasanya takkan ada rasa takut. Dan bayangkan, ada jin bisik dekat kita. Market nak pergi mana? Dia kata, market hari ni nak pergi 5,000. Kita pun yakin dengan jin ni. 5,000, nak pergi 5,000? Okay, bye. Bila confident ada, market nak pergi 5,000, kita hilang takut. All in kan, kalau boleh gadai tanah semua masuk. Sebab kita yakin. Tapi bila tak yakin, kita akan ada perasaan takut tu.
Tapi without tu pun, sebenarnya without jin ni pun, ada je traders mampu untuk terima loss besar tapi dia tak takut. Dia mampu untuk terima benda tu. So macam mana orang mampu buat benda tu? Kenapa ada orang boleh terima loss dan ada orang tak boleh terima loss? Persamaan orang adalah certainty. Trader-trader hebat ni, persamaan dia adalah certainty. Dia percaya. Dia sangat yakin dengan strategi mereka. Dia tak takut dengan short term losses. Dia yakin dengan keupayaan mereka untuk cari cara nak buat duit. Ataupun adapt kalau market berubah. Secara kesimpulan dia yakin walaupun contoh hari ni loss, esok loss. Tapi strategi ni dia dah betul-betul yakin sebab dia dah proven, dia dah buat lama. So ada loss sehari dua, orang lain contoh tengok. Dia ni loss dia Isnin Selasa ni. Dia mungkin alamak tak pak trader ni tak power lah kan. Isnin Selasa loss. Dia pun jadi takut nak follow trader tu contohnya. Tapi trader ni mungkin dia tak peduli lah orang cakap apa sebab dia yakin dengan strategi dia. Bagi dia biasalah ada hari mungkin loss. Isnin loss, Selasa loss tapi dia dah yakin in the long term dia dah proof dia memang boleh buat duit dengan cara ni. So dia teruskan dengan strategi dia macam tu. So keyakinan yang kita nak cari. Okay? Keyakinan adalah ubat untuk ketakutan. Kita bukan nak jadi yakin setiap masa. Sebab mungkin itu tak berapa praktikal. Tapi poin saya adalah ketakutan dan keyakinan dia tak boleh hidup sekali. Ketidakpastian, uncertainty adalah breeding ground untuk ketakutan. Uncertainty bila ada ragu-ragu dengan kita punya trading strategi, dia akan menghidupkan ketakutan dalam diri kita. Mula rasa, alamak takutlah nak masuk. Okay. So itu first benda yang akan settlekan. Okay, tapi seperti emosi yang lain, ketakutan ni pun hadir dalam bentuk skala. Dia ada level-level dia. So kita kena bermula dengan persoalan. Kita kena gali ketakutan kita. Tak habis je, tadi ingat macam, okeylah, faham dah ni Amir. Tak habis je. Kita kena gali ketakutan kita dan cari persoalan yang mungkin tak ada jawapan lagi. Yang mungkin masih belum dibuktikan, masih tak jelas, masih tak pasti. Sebab ini menunjukkan ada benda yang kita nak tahu pada level yang lebih dalam. Kita nak gali ketakutan kita. Buat level pada ketakutan kita. Kita nak bagi dia mapping of fear pula. Tengok. So antara persoalan yang biasa traders ada. Okay, kita gali ketakutan kita. Kenapa aku hilang duit? Kenapa aku buat silap tu? Apa yang aku tengok ni berbaloi ke? Macam mana kalau aku buat silap dalam analisa aku? Apa lagi silap yang aku buat? Bila aku nak start buat duit balik? Aku boleh bertahan ke sebagai trader? Pernah rasa ketakutan macam ni? Kalau pernah boleh komen mana yang korang pernah rasa? A, B, C, D, E, F, G. Semua. Okay, paling senang semua. Kesemua. G. Aku boleh bertahan sebagai trader. So ini adalah ketakutan. Kita nak gali benda ni. Alright, F. Semua, okay. So persoalan ni. So ini adalah persoalan dalam diri kita. Kita kena jawab. Kita jangan biarkan dia. Jangan biarkan persoalan ni. Kita kena jawab. Sebab jika tak dijawab, dia akan membawa kepada lebih banyak ketidakpastian. Ketidakpastian akan membawa kepada, boleh jawab? Ketakutan. So disebabkan itu, ada masa ia dijawab tapi dengan respon seperti aku bodoh lah. Aku tak boleh buat duit lagi dengan trading. So bila kita jawab dengan jawapan-jawapan yang very superficial macam ni, dia menghasilkan secondary emotion. Tambah lagi takut kita. So ingat, ketidakpastian ni adalah elemen utama dalam profession kita. Kita sebagai trader kena kenal pasti dan betulkan underlying flaw yang memaksa kita untuk ada ketidakpastian. Okay? So apa yang kita kena buat? Nanti lepas ni tak habis lagi Itu so kita nak kenal ketakutan ni. So simptom ketakutan, so ketakutan ni akan ambil ability kita untuk menilai risiko. So bila kita takut, kita punya ability, skill kita nak menilai risiko dengan baik akan terjejas. So kita macam mula-mula kita faham, okay, ini trade ni very high risk, tak boleh masuk ni. Tapi bila kita takut, kita mula hilang that perception, that ability, that skill dalam diri kita at that time, pada waktu tu. So antara simptom-simptom ketakutan yang kita mungkin boleh fikirkan. Ada banyak, tapi kita tengok satu sahaja. Dia pun nak dig dive tengok ada, saya minta izin lah malam ni mungkin habis lewat sikit untuk yang terakhir ni Tuan Reza. Okay, so risk aversion. Ini antara simptom ketakutan. So risk aversion maksudnya kita mengelakkan daripada risiko. Sedangkan risiko ni adalah sebab kenapa trading boleh berikan peluang buat profit. Tapi kita jadi takut nak ambil risiko. Antara struggle risk aversion traders, dia tak biarkan winner run sebab takut risiko patah balik. Tak buat bigger position, ini mungkin SCPO mungkin jarang kalau melainkan trade lebih slot, tak apa.
elakkan trade yang ada higher risk reward sebab takut macam gamble. So ini pun mungkin tak apa, mungkin susah nak relate, tapi yang ni, tak biarkan winner run. Pernah rasa macam ni? Mungkin nak sampai 30 tick, 40 tick, takut nak sampai 30-40 tick. Sebab takut dia patah balik. So ini bila kita selalu buat macam tu, ini simptom-simptom risk aversion. Tapi bila jadi, bila dah contoh kan, kita takut patah balik, TP je lah. Tapi lepas tu pom kena ke atas. Kita berkata, Allah betul lah aku buat awal-awal tadi, sebenarnya patut aku biar je. Dan benda ni bukan jadi sekali, tapi berkali-kali. Maksudnya analisa kita mungkin betul. Tapi kita takut. So dia bukan masalah analisis kita. Dia adalah masalah perasaan takut kita. Risk aversion. Nah, kita jangan anggap kita bodoh dalam teknik analisis. Macam itulah. Sebenarnya kita tak bodoh pun. Kita macam dah banyak kali dah betul. Tapi masalahnya bukan pada masalah analisis, tapi pada masalah risk aversion kita. So kenapa benda ni jadi? Banyak macam mungkin berasap sikit. So kesilapan ni semua, so bila kita silap, ini semua adalah satu signal. Ingat, back to the early topic. Emosi kita ni semua adalah satu signal. Kita kena ambil benda ni sebagai satu signal. Kenapa terjadi? Kena gali benda ni. So untuk fahami fungsi risk aversion, kita kena lihat sebab di sebalik perbuatan ni secara objektif dulu. Nampak? Malam ni betul-betul kita gali-gali. So kenapa risk aversion tu terjadi? Kita nak gali lagi. So kita sebenarnya takut risiko tu, kita nak melindungi diri kita daripada apa? Apa yang kita cuba untuk elakkan? So dalam kesilapan dekat atas, kita boleh nampak ada desire untuk elakkan daripada rugi, blow up dan gambling. Contoh, kalau kita tengok daripada sini lah, ada takut rugi, takut blow up, takut gambling. Dan tak ada orang yang nakkan benda tu. Kita tanya diri kita, kenapa? Apa yang kita takut? Kita nak defend diri kita daripada apa sebenarnya? Protect diri kita daripada apa? So risk aversion ni adalah natural reaction untuk elakkan kita daripada kesakitan. Sama macam reaction kita kalau ada orang nak tumbuk kan. Ada orang nak tumbuk kita cakap takut protect kepala kita. Tapi bayangkan ada budak 2 tahun, anak kita nak pukul kita. Adakah kita akan angkat tangan kita? Tak. Sebab apa? Sebab tak ada threat of pain. Kita tak takut, kita tahu tak sakit. So bila bayangkan benda yang sama, orang nak pukul, tapi orang yang pukul satu ni betul-betul memang level size kita dengan budak yang nak pukul kita. Perbuatan yang sama. Tapi satu ada risk aversion. Tapi bila budak kecil nak pukul, tak ada risk aversion. So kita kena bezakan benda ni. Maksudnya bukanlah setiap pukulan ni membuatkan kita takut. Dan risk aversion pun sebenarnya tak terjadi dalam setiap trade kita. So kenapa ada trade kita yang ada risk aversion? Kita takut nak biarkan dia pergi jauh. So kita gali lagi, sebenarnya disebabkan benda yang praktikal. Contohnya, mungkin tak ada good sense of the market. Mungkin kita ragu-ragu, kita tak yakin market direction masa tu. Dan ataupun kita sebenarnya mungkin tak pandai lagi bab ni, market ni sebenarnya tengah memang nak pergi jauh lagi. Okay. Ataupun struggle nak evaluate risiko. Ataupun kita rasa struggle benda ni. Kita macam sebenarnya risiko dia very low risk, high reward. Tapi kita tak dapat nampak benda tu. Dan mungkin benda-benda lain, benda-benda praktikal yang lain ni contoh. Kan? Tapi hanya apabila kita dah settlekan ketakutan, ketamakan, keyakinan. So ini yang asas, emosi yang asas. Barulah make sense untuk kita betulkan pula isu risk aversion kita. Sebab risk aversion ni di atas emosi-emosi tadi. Ketakutan yang biasa, ketakutan yang secara overall takut, itu adalah kita punya payung. Kalau kita dapat settlekan isu tu, barulah kita tengok pula risk aversion. Macam tu, dia step-step dia lah. Okay, sebab once kita buat progress, daripada awal tadi, kita dah kenal pasti ketakutan kita apa. Kita buat step by step benda tu. Kita buat mapping of pattern of emotion kita. Kita buat mental hand history kita. Risk aversion tu dia akan hilang secara perlahan-lahan. Sebab root problem. Kita dah settlekan root problem dia apa. Semua ni ada dia punya akar kepada masalah kita. Okay. So itu adalah risk aversion. Contohnya. So ada banyak hal lain kan. Overconfident lah, overthinking. Tapi kita takkan go through semua ni. Okay, so kita nak pemetaan emosi takut. Kita nak mapping juga perasaan takut kita. Sorry mungkin berasap sikit. Kita kena kejar masa, 9:53 dah. So, idea mapping ketakutan. Okay, kita nak map ketakutan kita ni, dia bukan satu metafor. Kita bukan nak map, okay, macam mapping macam metafor kot. Bukan metafora. Kita memang nak buat peta. Bukanlah peta macam peta geografi. Tapi kita nak buat the step by step.
Dan penting buat benda ni untuk kenal pasti escalation ketakutan kita. Maksudnya peningkatan emosi takut kita dalam real time. Kita kena buat benda ni supaya kita boleh nampak benda tu. Dalam real time, macam mana ketakutan kita naik. Macam mana level dia menaik. Dan bila kita nampak benda tu, baru kita boleh betulkan dia dengan cepat. Contoh lagi bagi bayangan lagi. Contohnya, contoh. Ini contoh saya sekarang lah. Contoh ada baby. Contoh baby kita nangis nak susu. Sebelum dia nangis dengan dahsyat gila, baby ni sebenarnya ada signal lah awal. Dia mungkin start nangis dengan merengek. Dia merengek sikit, merengek kuat sikit, merengek memang teruk terus. So, tapi kalau kita dah ada peta dia, kita tahulah step by step dia. Bila dia dah merengek sikit, kita tahu, kena bagi susu dah time ni. So, kita dah boleh settlekan isu dia merengek dengan kuat sampai semua orang terbangun dengan lebih cepat. Boleh make sense kan analogi ni? Ni yang saya boleh terfikir sekarang. So, benda yang sama dengan ketakutan kita. Dia ada dia punya level-level dia. So, bila tahu takut kita ni dah, kita nampak dah tanda-tanda nak takut lagi tinggi ni, kita settlekan lebih awal. So, ni peta kita. So, ambil perhatian benda ni, kepada pattern fear kita, tangkap benda ni. Contohnya, ini benda yang kita kena tulis lah. Contoh thoughts kita, emosi, benda yang kita dah sebut, behavior, action, perubahan decision making, perubahan pada market perception, peluang dan current position, dan trading mistakes kita. Banyak, betul banyak. Boleh screenshot, buat pelan-pelan. Itu je lah caranya. Jangan macam, alamak, semua aku kena buat sikit-sikit. Bila buat sikit-sikit, lama-lama dia akan build up lah. Ambil notas sepanjang hari. Dan spend masa, let's say, mungkin susah nak buat every day, buatlah sehari seminggu dulu. Kemudian next week buat lagi kan. Asalkan buat. Kalau susah nak buat sehari, buatlah sejam. Susah nak buat sejam, buat 30 minit. Semampu kita. Review selepas habis trading day, apa yang jumpa dan tambah detail tambahan. Start small, build over time dan it's okay untuk ambil masa. Kita learn as we go. Progress is progress regardless of the speed. Ini saya punya motto sekarang. Progress is progress regardless of the speed. So, contohnya. Saya bagi contoh sekejap lagi. Antara soalan yang boleh bantu kita untuk mula. Apa situasi yang biasanya provoke ketidakpastian, ketakutan dalam diri kita? Macam mana reaction badan bila kita mula nervous ataupun takut? Contohnya berdebar, peluh, rasa nak muntah. Boleh jelaskan tak macam mana debaran tu bantu kita daripada memberi masalah kepada kita? Apa specifically yang bermain dalam kepala kita? Apa yang kita fikirkan bila kita nervous, bila kita takut? Benda ni ada benda kita fikir, kita takut kan. Sebenarnya ada benda yang bermain, tapi sebab kita tak tulis, kita terlupa dah. Tapi cuba tulis. Decision making proses kita berubah ke tidak? Disebabkan ketakutan kita. Apa simptom terawal yang menunjukkan ketakutan tu dah jadi satu masalah? Tulis. Kita tengok 5 simptom ketakutan sebelum ni. Contoh simptom ketakutan, heart rate spike. Masa kita position size up. Mungkin bila dah 1 lot, tambah jadi 5 lot, 10 lot. Ini mungkin susah nak relate sangat. Paralyzed dan tak boleh keluar daripada position ataupun manage risk betul-betul. Bila takut, kita jadi paralyzed. Patutnya kena cut loss, kita tak cut loss. Meragui yang kita tengok tu betul. Ini simptom ketakutan lah. Kita tengok macam nak long ni, tapi kita macam short, macam nak long. Mungkin kita takut. Melihat peluang di luar sistem kita, ataupun tengok in the chart yang kita tak biasa tengok pun. Sistem kita ni dah okey dah. Tapi kita tengok peluang di luar sistem kita. Sebab takut. Tak yakin. So, ambil profit laju sangat sebab takut rugi. Susah nak tidur selepas ada bad day. So, ini antara simptom-simptom yang contoh yang ada. Tapi cuba tengok simptom-simptom lain yang ada ke tidak. Ini contoh. Contoh. So, cuba cari sebanyak mungkin trigger yang kita boleh jumpa juga. Kita keluar Sabah sikit. Yang kita boleh jumpa. Trigger yang biasa jadi, takut rugi. Bila takut rugi, kita mula jadi takut lah. Sedar kita dah buat silap, takut malu, tengok negatif profit and loss bulan tu, ataupun semalam. So, benda ni jadi trigger kepada ketakutan kita tadi. Tengok position laju bertukar jadi merah. Mula-mula hijau, jatuh ke bawah, jadi merah. Kita jadi makin takut. Tak dapat halang diri kita exit daripada winning position. Patutnya kena TP, tapi kita tak TP. Ini mungkin adalah trigger kita kepada benda tadi. So, selepas kita dah kumpulkan details ni, kumpul sebanyak mungkin details kita. Kenali diri kita. Susun apa yang kita dah jumpa dan susun mengikut severity. So, ini yang macam lagi detail lah kita nak buat. Tapi kita buat sikit-sikit lah. Rankkan setiap detail kita dalam skala 1 hingga 10. Yang mana 1 ni risau sikit, 10 ni kalau takut kita tu
memang takut betul, ini yang terjadi. Okay. Kemudian pada step level, cari perbezaan details untuk step level. Paling kurang 3 lah. Kita buat satu level 1 sampai 10. Tapi paling kurang boleh buat 3 pun okey. Kemudian bahagikan kepada 2 kategori, mental, emotion dan tactical. So macam level 1 mental ni adalah level 1 technical kita. Kita faham kan? Bila mental kita level 1, technical kita macam ni. Kita punya analisis kita. Dan ini pastikan berdasarkan pengalaman kita sendiri. Sebab setiap orang berbeza. Okay? Soalan untuk bantu kita bezakan level setiap ketakutan. Apa yang trigger doubt kerisauan kita pada level 1, macam mana dia bertambah untuk menjadi daripada risau jadi lebih takut. So ini macam kita nak bezakan level 1, level 2, level 3, level 4. So kita bahagikan dia kan. Contohnya dia mungkin bermula daripada ketidakpastian dengan market. Kita mungkin tak sure market ni nak pergi mana Tapi kemudian loss kedua, level 2 kita, trigger kerisauan kita untuk losses akan datang. So sebenarnya level yang lagi risau ni disebabkan oleh banyak sangat losses yang lain. Okay. So apa details yang ada masa ketakutan tu masih kecil dan manageable. So masa dia level 1, masa dia level 1, apa details dia? Ketakutan kita. Contoh masa kita, mungkin ketakutan kita masih setakat risau. Takutlah. Yang lain satu lagi takut yang, alamak takut tak boleh tidur apa semua. Itu level 10. So masa dia masih boleh disettlekan, apa detail-detail dia. So kita isi, tulis. Tapi masa dia dah jadi monster, dia dah jadi raksasa dan ganggu kita punya execution kita, apa yang terjadi? Tulis detail dia. Macam mana perception kita berbeza semasa ketakutan jadi makin besar. So yang basically details lah untuk setiap level tu, tuliskan. So jadi seperti ini. Contoh pemetaan. Contoh kita detailskan thought, emosi, benda yang kita cakap. Untuk setiap level of fear. Contoh mungkin level 1, kita tengok chat dan tanya diri, position kita ni betul ke tidak? Aku buat ni betul ke ataupun akan jadi loss? Ini dah emosi kita. Kita berfikir, betul ke? Ini tapi masa ni sebenarnya baru level 1. Tapi level 10, kita tengok chat, tak boleh fikir apa dah. Tengok chat macam, tak boleh fikir apa. Itu lah, macam pening. Aduh, apa ni? Apa yang aku tengok? So, itu betul-betul memang takut habis. So, macam kalau kita bagi, kita tengok secara detail lagi, maybe kalau level 8, kita nak ambil profit selaju mungkin bila dah hijau. So, ini diri kita lah. So, bila kita punya, lepas tu kita akan tahu, bila kita dah buat macam ni, kita tahulah bila kita dah buat action ni, bila hijau je ambil profit. Hijau je ambil profit. Ambil profit untuk tunjuk dekat group contoh. Yang kita ni actually masih boleh buat duit. So kita tahu sebenarnya kita dah takut sebenarnya. Kita dah at level 8 ketakutan kita. So bila kita tahu kita dah level 8, kita pun faham lah, aku ni dah agak kritikal ni ketakutan aku. Kena settlekan. So ataupun contoh, bila kita dah level 3, kita tengah fikir, kenapa market ni asyik lawan direction aku? So, bila kita dah fikir benda ni, bila kita dah buat benda ni, dah petakan, dan terjadi level 3 punya, kita tahu dah, bahaya ni. Jangan daripada level 3 jadi level 8. So, level 3 lagi, kita dah settlekan isu tu. Itulah dia punya kepentingan. Kita buat benda macam ni. Boleh faham ke? Dan benda yang sama kita buat pada technical. Macam technical level, kalau level 10, takut betul, tak boleh fikir apa dah. Kalau level 1, kita boleh tengok lagi. Objektif. Cuma kadang-kadang risau sikit. Boleh faham? Okay, so bila dah mapping, kita dah boleh kenal pasti pattern kita. Bila dah boleh kenal pasti pattern, lajulah respon kita nak betulkan. So sebab tu tadi ada akak kata, boleh ke mental note sahaja? Tak boleh. Sebab kita nak nampak clear cut. Bila clear cut, laju untuk kita settlekan. Tapi dia perlukan banyak pengalaman dan latihan. Dan betulkan. So banyak panjang kalau nak bagi kesimpulan dia panjanglah proses dia tu nak mencapai kepada solution kita. Tapi buat benda ni. Kau boleh rasa tak benda ni dia punya efek dia macam mana nanti. Kalau macam tengok je pun saya rasa boleh bayangkan lah, memang boleh membantu ni. Korang boleh rasa tak macam tu? Tengok sekarang fokus pada specific type of fear yang paling relevan dalam trading kita. So kalau sebab banyak sangat masalah dalam diri kita, kita mulakan dengan fokus pada ketakutan yang paling relevan dalam trading kita. So setiap orang berbeza. Ada orang FOMO, ada orang takut masuk, ada orang takut tamak. So kita fokus pada spesifik. Okay? Alright. So macam ni ada orang fear of missing out, fear of losing, fear of mistake, fear of failure. Setiap orang ada masing-masing. Ada yang dia betul ni. So ini kita tak spesifikkan sebab masa dah nak habis. So ini So bila kita FOMO, buat step yang tadi, kita map FOMO kita, ambil perhatian apa yang menyebabkan dia terjadi. Tengok secara detail.
Mungkin FOMO sebab tengok dekat grup ke, tengok chat naik banyak sangat, kita terlepas. So kita je yang tahu apa masalah kita. Apa signal masa dia dah FOMO tu start naik. Adakah mungkin kita dah tangan dah gatal nak tekan. So bila kita dah tahu itu adalah signal, kita macam okey, tangan aku dah gatal ni, ini tanda FOMO nak naik ni. Aku kena stop. Kita dah tahu apa nak buat. Okay, underlying FOMO. Okay, ini antara underlying flaw yang unik untuk FOMO. Biasanya FOMO ni jadi ulang bahagian fears. Mana satu ni ke? Kak Amalina. Tak berapa pasti ulang tu bahagian mana. Ataupun nanti boleh PM saya lah kalau nak spesifik tu. Spesifik tu saya boleh share nanti. Okay, so apa tadi Okay. Ini antara flaw yang unik dengan FOMO. Kita FOMO, sebenarnya flaw di sebalik logik FOMO kita tu adalah kita tertekan nak ambil trade ni sebab yakin tak ada peluang lain dah kalau terlepas. Sebab tu kita ambil trade tu. Itu adalah, kalau kita bedah tu, itu adalah perasaan kita. Kalau terlepas ni, tak dapat dah buat profit. Itulah flaw dia. Sebenarnya tak betul lah. Setiap hari boleh buat duit. Tapi bila masa FOMO, itulah perasaan kita. So, disebabkan itu, itu kita nak dig in. Kemudian, apa cara kita boleh buat to dig into FOMO? Paksa diri kita, stay di sidelines, define narrow set of criteria trades yang kita nak ambil, tulis apa yang terjadi in real time. Ini paling praktikal kita boleh buat juga. Apa-apa emotion, thoughts yang datang, tulis. Supaya dapat lengkapkan mapping FOMO kita. Okay? So, ini saya kena laju sikit sebab dah 10-5 minit dah. Jarang lambat macam ni. Lepas tu, bila kita dah buat semua tu, kita akan nampak. Boleh jadi beberapa possible. Kenapa kita FOMO? Mungkin lompat awal sangat sebab miss profit. Rasa macam satu kekalahan untuk kita. Tengok orang lain buat duit, kita rasa kita tak buat duit lagi. Rasa fear of failure. Yang buat kita rasa tak cukup bagus. Boleh juga datang sebab sikap perfectionism. Kita expect setiap move kita nak tangkap. Setiap move naik turun kita nak sambut. Ataupun sebab kita kurang keyakinan. Dan masuk dalam market bila ia start bergerak untuk elakkan perasaan bodoh atau malu. Boleh jadi juga FOMO ni adalah satu signal untuk perbaiki execution kita. Mungkin trading setup kita ada masalah. Kita kena perbaiki benda tu. Supaya kita tak rasa FOMO. So ada banyak possible. Kita kena mappingkan dulu baru kita tahu mana kita punya possibility tu. Okay, so alright. So ada banyak lagi yang lain tapi kita kena skip. Okay. So solution kepada masalah kita. Soalan nak habis bercakap sejam 20 minit dah. Solution kepada masalah kita. Okay. So kenapa minda kita tak berfungsi dengan baik? Okay. So kita kena faham secara biologinya. So ini biologi pula secara sains. So otak kita ni disusun mengikut hierarki. Ada first level, second level, third level dalam otak kita. Kan first level ni di mana fungsi penting otak disimpan. Heart rate, breathing, balance, sleep, tidur disimpan dekat sana. Kan otak ni macam-macam lah. Ada amygdala lah, ada prefrontal cortex, ada hippocampus. So ada macam-macam bahagian ni. Biologi kita belajar dulu kan. So setiap bahagian tu ada dia punya function dia. Second level adalah sistem emosi kita dan third level adalah mental level. Dekat mental level ni ada higher level function. Inilah untuk kita berfikir, planning. Tapi hierarchy ni ada problem. Bila sistem emosi kita overreactive, dia akan shut down higher brain function kita. So ini yang sebenarnya terjadi. Ini reason secara saintifik lah. Kenapa bila kita beremosi, kita susah. Judgement kita clouded. Sebab emotion kita yang dikawal oleh prefrontal cortex. Kalau dia terganggu, stres sangat, takut sangat, dia akan kacau third level main function, mental level kita. So planning kita pun akan terganggu. So disebabkan itulah bila kita beremosi, kita akan buat poor decision making. So ini adalah benda biologi lah sebenarnya. Kan bukanlah salah kita, dia tak ada salah kita sepenuhnya, tapi that's how it works. Disebabkan tu kalau kita nak kita nak bagi dia function balik, berfikir kita, planning kita kena settlekan masalah emosi kita supaya tak stres sangat. Sebab tu jugalah macam kalau contoh player, saya macam kaitan dengan badminton. Saya tengok badminton. Kalau dia stres sangat, susah nak fikir, strategi cloud lah. Patutnya nak smash ke kiri, dia smash ke luar. So sebab terlalu beremosi. So ini benda yang kita nak settlekan. So ada satu teori juga, iaitu Yerkes-Dodson Stress Performance Curve. Kalau kita terlalu stres ke kanan, kita punya performance akan semakin rendah.
Tengok kat sini, semakin rendah. So benda ni memang ada buat research lah. So sebab tu kita nak settlekan isu stres kita ni. Sebab kita punya aim adalah dapat peak performance. Betul? Kita nak peak performance. So untuk mendapat peak performance, dapat A level punya game, kita dia nak tak nak dia akan berkaitan dengan stress level kita dan emosi kita. So kita kena settlekan isu ni. So ini yang tadi, secara very scientific lah. Macam mana kita punya prefrontal cortex ni mengganggu kita punya mengganggu action ataupun mengganggu thinking kita, higher level function kita bila kita stress tadi. Okay. So, macam mana settlekan isu mental game? Kita kena come to a point. Kita boleh betulkan reaction kita semasa dia jadi. Itu pentingnya mapping tadi. Kita tahu step by step dah. So, bila jadi je level 1, contohnya kita tahu nak betulkan macam mana. Itu menjadi cue kepada kita. Ini kita lawan balik. So, kena dapat kontrol balik pada emosi kita. So, macam mana nak buat macam tu? Kena buat mapping. Level 1 macam mana? Level 2 macam mana? Apa yang terjadi? So, betulkan reaction kita adalah gabungan adanya logik yang betul. Logik tu dia jelaskan dengan begitu jelas dalam kepala kita. Ini mental hand history tadi. Untuk hentikan pattern yang sedang bermula. So, ini adalah mental hand history. Yang kita step 1 sampai step 5 tadi. Mental hand. So, yang ni adalah mapping. Map. Okay. So, step dia, yang tadi lah, mapping pattern. So, pecahkan momentum. Masukkan logik. Mental hand history tu lah. Mental hand history. Bila FOMO, kena bagi tahu diri kita. Banyak step tadi kena buat dulu. Tapi lepas tu, dia akan menjadi lebih mudah. Bila FOMO, kita tahu kita FOMO, kita dah nampak cue yang kita FOMO, kita akan beritahu market penuh dengan peluang. Takkan dapat tangkap semua. Takut silap. Kadang-kadang duduk tepi lagi berisiko. Benci silap. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. So, silap tak boleh elak. So, ini adalah logik ni, dia kena datang daripada mental hand history tadi, yang kita buat. Dia ada proses dia panjang lah. Baru dapat sampai satu logik argument untuk kita bagi tahu diri kita yang dia akan berkesan. Sebab kita dah nampak dia punya proses. Okay? Dan kena gunakan strategic reminder untuk improve execution kita. So, buat list common mistake kita. Tulis decision making proses kita. So, bina rutin yang produktif. Dan kalau kita masih gagal buat tunjukkan progres, mungkin ini sebab kita masih tak kenal pasti pattern kita, ataupun kita burn out, dan banyak lagi yang lain. Ini kita tak go into detail. Okay, so again saya ingatkan, tak ada learning without action. Banyak sangat yang saya share, saya tahu, saya faham mungkin agak overwhelming, tapi buat apa yang boleh dulu. Kalau ada soalan boleh tanya dekat grup Telegram tu. And then apa kesimpulan yang kau dah dapat? Boleh sharekan dekat ruangan chat. Okay, apa kesimpulan dia? Hanya korang yang boleh kesimpulan dia. Apa yang dapat daripada sesi malam ni. Okay, so itu sahaja.